Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SP diminta menjawab sedikitlah, memberi pandangan sedikit berkenaan dengan apa yang sebenarnya berlaku pada orang yang sedang koma. So dia nak jawapan di segi hakikat. Kalau nak bagi jawapan yang sebenar-benar tu SP tak mampu nak bagilah. Bagi jawapan yang sebenar hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi SP ni cuma boleh berkongsi sedikit pandangan lah. Kalau rasa munasabah untuk diterima, boleh terima. Kalau rasa tak boleh pakai, just ignore sajalah. Ya. Baik, berkenaan dengan orang yang sedang koma. Koma dari segi sains, ilmu sainsnya maksudnya orang ni dia tidur yang sangat nyenyak, yang dia tak mampu untuk bangun sendiri. Dan tak mampu, kalau kita kejutkan pun dia tak mampu untuk bangun. Dia macam tu. Jadi kita pergi kepada tidur dulu. So tidur ni dia adalah separuh daripada mati. Tidur adalah sebahagian daripada mati. Kita tahu maksudnya bila kita tidur ni sebenarnya sebahagian roh kita ni keluar. Sebahagian daripada roh kita ni keluar merayau pergi ke alam-alam kan. Tak kira lah dia pergi ke alam malakut ke alam jabarut ke, hanya Allah yang tahu. Tapi walaupun masa kita tidur tu, walaupun roh kita pergi merayau mana-mana, sebenarnya bukan semua pergi. Kalau semua pergi, semua roh ni, katalah semua roh ni keluar daripada badan kita, maksudnya kita dah mati. Tapi yang keluar tu hanyalah sebahagian roh. So sebahagian roh tadi dia keluar pergi masuk kepada alam-alam, dan pada masa yang sama dia masih berkomunikasi dengan akal kita. Maksudnya sebahagian roh tu masih ada di akal. Jadi apa yang berlaku kepada roh yang pergi kepada alam-alam tadi, jadi akal boleh tahu. Sebab roh ni dia ada cara komunikasi dia yang tersendiri yang kita pun tak tahu macam mana. Kalau kita fikir pun memang kita tak akan mampu untuk cari jawapan. Jadi sebab tu kalau kita tidur, kita bermimpi dan kita boleh ingat satu. Lepas tu kita boleh fikir. Dalam mimpi tu sebenarnya kita boleh fikir kita nak buat apa. Cuma kadang kita mampu bertindak seperti apa kita fikir, kadang kita tak mampu bertindak seperti apa yang kita nak. Dia tak jadi macam tu. Jadi apa yang berlaku kepada orang yang koma ni, dia sebahagian besar roh kita keluar. Contoh kan, katalah masa kita tidur tu yang roh kita yang keluar katalah 50% kan. Sebab tu dikatakan tidur sebahagian daripada mati. Kita katalah amount tu roh yang keluar tu 50%. SB tak tahu berapa persen. Cuma SB letak angka tu sebagai satu perbandingan saja. Jadi apa yang berlaku kepada orang yang koma ni, percentage roh yang keluar ke alam-alam tadi, semasa kita tak sedar tu adalah lebih banyak. Dia mungkin 75%, dia mungkin 80%, macam tu. Tapi lebih banyak daripada sewaktu kita tidur dalam keadaan kita sedar lah kan. Jadi dalam kita tidur normal, percentage tu kurang yang roh yang keluar. Tapi bila kita koma, kita pengsan, percentage roh yang keluar tu lebih banyak berbanding dengan roh yang semasa kita tidur. Jadi apabila roh tadi keluar, dia pergilah. Dia pergi merayau mana-mana, tapi dia masih lagi boleh dengar, tapi dia tak boleh respon. Kan kita tahu dalam badan kita ni dia ada sel-sel, ada deria kan. So sel reseptor, sel penerima isyarat-isyarat tu dia masih boleh berfungsi. Macam contoh bila kita bercakap, sel pendengaran pada telinga kita tu dia boleh dengar. Dia boleh dengar, dia boleh hantar ke otak. Dia boleh hantar ke otak boleh fikir. Tapi otak tak mampu respon. Dalam keadaan ini seolah otak itu berfungsi separuh saja. Sepatutnya kalau dalam keadaan normal, kita boleh respon, kita boleh fikir, kita boleh respon, boleh menghasilkan gerak balas kan. Tapi dalam keadaan tidur, kita boleh juga tapi lambat macam tu. Bila kita sedar baru kita boleh berfikir sepenuhnya dan kita boleh respon kan dengan penuh lah. Tapi kalau kita koma,
dia totally tak boleh respon. Dia macam tu. Apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita hidu kan. Orang koma ni reseptor hidung dia, reseptor bau dia boleh hidu. Dia boleh bau. Kalau kita pakai minyak wangi apa pun dia boleh bau. Dia boleh fikir, oh macam ni pernah bau contoh kan. Tapi apa yang dia fikir pun percentage tu sikit. Dia tak boleh totally fikir macam-macam kita sedar. Sedangkan masa kita tidur kita tak boleh nak fikir secara sepenuhnya kan. Apatah lagi apabila kita koma. So apabila kita koma ni, sebahagian besar roh kita tu keluar. Bila dia keluar, maksudnya dia berada di alam lain, di dimensi yang lain. Jadi keadaan yang berlaku pada roh pada kita koma ni, maksudnya dia akan berapa lama dia duduk tu bergantunglah kepada izin Allah. Maksudnya badan kita memang tak mampu nak tarik dia dah. Kalau kita tidur ni macam kita boleh rasa nak bangun, kita boleh bangun kan, macam tu. Sebab badan kita masih diberi Allah gerak balas untuk macam magnet lah, untuk tarik roh tu masuk balik ke dalam badan kita dan kita terjaga daripada tidur macam tu. Tapi apabila kita koma, kita dah tak boleh nak bangun tu sebab apa? Dia komunikasi badan kita dengan roh kita tu dia seolah lemah. Macam tadi, macam badan kita tak boleh nak panggil roh kita balik macam tu. Jadi akal kita tu tak boleh nak panggil roh kita balik, so roh kita tu tak balik. So dia duduk lama merayap, kat mana dia nak pergi dengan izin Allah lah kan. Jadi apa yang berlaku sebenarnya pada orang koma ni, kalau dia pergi pun dia balik, mungkin dia tak masuk kat badan kita, dia duduk kat luar, tengok je kita tapi dia tak masuk. Kita tak tahu sebenarnya kenapa dia tak nak masuk. Kenapa dia sengaja tak nak masuk ke, ataupun ada halangan-halangan yang menyebabkan dia tak boleh masuk. Allah A'lam, kita tak boleh tahu. Cumanya apa yang SB boleh kongsikan kepada orang, apa yang berlaku pada orang koma ni ialah, sebenarnya kalau dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, SB cakap dengan izin Allah kan, semua benda memang berlaku dengan izin Allah. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kita penyaksian, kalau Allah Taala nak memberikan kita penyaksian, kalau Allah nak bagi, SB cakap ni kalau Allah nak bagi, sebab kita ni adalah la haula wala quwata illa billah. Kita tak boleh saja-saja nak berkomunikasi dengan roh. Kita tak boleh saja-saja nak tengok roh kalau Allah tak izin. Tapi kalau Allah izinkan kita, maksudnya kita boleh tengok roh tadi. Tapi bukan dengan mata kepala kita, tapi dengan mata hati kita. Maksudnya apa yang berlaku kalau Allah izin, ialah roh kita boleh berhadap dengan roh orang yang sedang koma, dan kita boleh bercakap dengan dia tanpa huruf, tanpa suara. Kita bercakap, dia boleh faham. Roh dia bercakap, roh kita boleh faham. Maksudnya yang bercakap ni adalah roh dengan roh, bukannya jasad dengan jasad. Katalah kita kat rumah kita, ataupun kita kat tepi orang yang sedang koma, kan? Katalah kita tengah zikir-zikir, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi, Allah buka hijab. Jadi Allah beri izin kat kita, roh kita ni boleh berhadap dengan roh dia, roh kita boleh bercakap dengan roh dia, dan apa saja yang Allah izinkan untuk kita tahu, roh tadi dia akan bagi tahu dekat kita sekadar izin Allah, ya. Jadi kalau kita duduk kat rumah kita, kita tak nampak secara mata kepala kita sendiri pun, maksudnya kita berada jauh daripada orang yang sedang koma. Tapi kalau kita minta dengan Allah dan Allah izin, maka roh kita ni sekelip mata, tak sampai sekelip mata pun dah berhadap dengan roh dia di tempat yang dia sakit tu, dan yang sedang koma. Jadi orang yang sedang koma ni, dia mungkin roh dia duduk jauh daripada dia, roh dia mungkin duduk dekat daripada dia tapi tak masuk dalam badan dia. Tak tahu kenapa dia tak masuk, sama ada dia
tak boleh masuk ataupun memang Allah tak izin dia masuk ke macam mana, wallah alam, kita tak tahu kan. Cumanya dengan izin Allah, kalau Allah Ta'ala nak bagi kita berkomunikasi dengan roh tadi, kita minta dengan Allah dan Allah izin, kita boleh tengok dia. Kan kita boleh tengok bahawa jasad tengah terbaring. Dekat jasad yang terbaring tu kita nampak roh dia sebiji macam jasad tadi. Dia duduk bersila kan. Dia duduk bersila, berluncur dekat jasad dia, macam kita baru bangun kan, macam kita baru bangun daripada tidur, kita baru bangkit daripada tidur tu kan, kita bangun, kita berluncur dulu macam tu lah. Kita boleh nampak, kita boleh berkomunikasi. Dan kalau dia tu nak meninggal kan, kalau dia nak meninggal, kalau Allah izin, dia bagi tahu dengan kita dia dah nak pergi, dia dah nak balik, dan kita boleh pesan dekat dia. Jangan risau apa-apa lagi pada family kat sini, fokus kepada Allah, fokus kepada perjalanan. Kita boleh doakan dia, dia pun boleh doakan kita, dia boleh bermaaf-maafan dengan kita, kita boleh bermaaf-maafan dengan dia kan. Allahu Akbar, Allah. Jadi semuanya adalah kehendak Allah. Kalau Allah izin, kita boleh berkomunikasi barang sebentar dengan dia sebelum dia meninggal, insya-Allah itu rezeki kita. Dan kalau benda tu berlaku pun mungkin sekali tu dalam hidup kita kan. Mungkin lepas ni kita tak jumpa dah benda-benda macam tu, sebab kita nak pergi pada Allah, bukan kita nak tengok kepada benda lain, kita nak Allah ya kan. Jadi kalau kita duduk dalam keadaan kita mengejar keajaiban, itu salah lah pada SB, tak kena lah. Biarlah dalam diri kita ni semata-mata kita nak Allah. Kadang kita terlalu sibuk nak tahu pasal ilmu kan, kita tercari-cari, kita tertanya-tanya, kita nak kepada, kita rasa benda tu ajaib, benda tu kita kata apa orang panggil, bukan kasih, orang panggil apa SB, karomah kita. Jadi kita diingat kepada benda-benda karomah tu, kita rasa karomah tu buat kita jadi, kita rasa kita hebat. Jangan macam tu. Sebenarnya apa yang Allah bagi dekat kita imak, apa yang Allah bagi kita saksikan di alam gaib juga sebenarnya ujian saja, sebagai ujian saja. Jadi kita kena ingatlah, kita kena ingat bahawasanya itu ujian. Jadi jangan kita rasa itu karomah Allah bagi kat kita, bukan. Ya, sebaik-baik karomah adalah istiqamah. Apabila kita boleh istiqamah kepada amalan, kepada kebaikan, membina diri-diri terpuji dalam diri kita kan. Jadi itulah sebenarnya karomah. Jadi kalau kita nampak sekali tu, kira rezeki kita lah. Macam Allah bagi kita makan, macam Allah macam rezeki kita makan gula-gula macam tu ya kan. Jangan kita doa harap gula-gula tu macam tu. Jadi fokus kepada tujuan utama kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi sebenarnya koma ni adalah proses saja, proses di mana apa yang berlaku kepada roh. Allah nak bagi kita ilmu dan dia sebenarnya roh tu belum keluar sepenuhnya. Cumanya kalau kita ni mati kan, tiba-tiba lah kan kita duduk bercakap dengan roh tadi, tiba-tiba kita tengok, kalau ini SB cakap, kalau Allah nak bagi kan, kalau Allah nak bagi kita nampak, kita akan nampak macam mana penyaksian roh itu keluar di saat sakaratul maut. Roh kita akan keluar. Masa SB budak-budak dulu, SB dengar orang tua cakap harus keluar ikut ubun-ubun. SB terima macam itulah. Tapi kalau Allah bagi penyaksian, kita boleh nampak sendiri roh tu keluar ikut mana, kita akan tahulah. Ya, jadi begitulah. Semuanya adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila Allah dah bagi kita nampak pada SB, itu bukan lagi rahsia. Sebab bila Allah dah bagi segala rahsia tadi, dia menjadi ilmu. Bila menjadi ilmu,
maka haruslah kita berbagi kepada orang yang layak. Jadi macam itulah saya boleh kongsi berkenaan dengan soalan tadi. Okey, Assalamualaikum.